Pasal tu ada orang duk kalut naik kuda lah apa semua. Lah naik kuda pasal apa duk kalut kuda apa? Naik unta apa semua, kan? Tambat unta kat masjid. Tak. Dia kata Nabi naik unta dulu. Tentulah Nabi naik unta pasal zaman Nabi mana ada X5? Mana ada Y suku? Ada tak? Kok celah mana Nabi nak pergi naik kereta? Mavic ke Azia ke? Tak ada zaman tu. Artinya bila tak ada zaman tu, Nabi naik apa yang ada. Dia tak ada kaitan dengan agama. Pasal tu saya kata, orang Islam kena betulkan pemahaman dia. Nabi bukan main nak ajak passion. Nabi bukan main nak ajak makanan, menu. Kadang-kadang orang dia kalut soal tu. Soal Nabi makan apa, soal Nabi pakai apa, soal itu dia panggil sampingan, bukan utamanya hak tu. Sebab saya nak bagi tahu kat tuan-tuan mudah ya. Selalu saya tanya soalan ni. Soalan ni soalan nak bagi orang fikir. Nabi dilantik menjadi Rasul ketika umur dia 40 tahun. 40 tahun. Pasal tu, kita punya hidup ni umur 40 lah. Bukanlah hidup kita umur 40. Artinya life begin at 40. Quran kata, hatta balagha asyuddah. Apabila telah sampai kepada mereka umur 40. Arba'ina sana. 40. Quran dalam banyak-banyak umur, Quran sebut umur 40. So Nabi dilantik umur 40. Soalan saya, untuk tuan-tuan semua fikir dan saya fikir, sebelum umur 40 Nabi makan apa? Nabi tahu tak dia nak jadi Rasul? Dia tak tahu. Pasal itu ketika Jibril mai di Ghar Hira, pertama kali tengok, Nabi terkejut, Nabi takut dan Nabi tak kenal, sehingga Khadijah bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni dia Nasrani, dia Kristian, dia people of the book, dia ahli kitab, dia tahu tentang cerita-cerita Nabi-Nabi dahulu, dia alim, dia scholar, dia bukan orang biasa-biasa. Khadijah ni cerdik. Semalam kita cerita, Khadijah ni cerdik. Bila Nabi balik pergi habaq dekat dia, dia tahu nak tuju kat siapa. Waraqah ni adik-beradik dia, betul lah adik-beradik dia ada kena-mengena dengan dia, tapi dia tahu Waraqah ni orang yang alim, orang Nasrani yang tahu tentang kitab, tentu dia ada ilmu. Heret Nabi, bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah. Waraqah habaq kata, yang tu Jibril. Sebelum tu Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Jadi nak tunjuk kata apa? Nabi ni dia tak tahu nak jadi Rasul. Kalau dia tahu Jibril mai, tentulah dia kata, awak lah, awak lambat sangat mai ni. Duk tunggu lama dah. Dia tak tahu. Saya nak sebutnya, kita memang mencintai Nabi sepenuh hatilah. Tetapi Nabi mempunyai hubungan dengan kita, yakni dari sudut din, agama, apabila dia dilantik menjadi Rasul. Dia jadi Rasul, dia bawa agama, dia dapat wahyu, di situ bermula dia sebagai Rasul. 23 tahun. Dia wafat umur 63 pada hari Isnin. Dia lahir hari Isnin, dia wafat hari Isnin. Tuan-tuan, apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Dia jadi umur 40. Tapi sebelum tu, masa umur dia 30, dia pakai apa? Pakaian dia apa? Sebelum dia jadi Rasul, dia pakai apa? Dia makan apa? Apa yang dia buat dalam hidup dia? Masa tu dia tak jadi Rasul lagi. Dan lepas dia jadi Rasul, apa dia pakai? Ada beza? Pakaian yang sama. Kok lah sebelum dia jadi Rasul, dia pakai jubah. Lepas dia jadi Rasul, dia pakai baju Melayu dengan sampin. Agak-agak Abu Jahal nak kata apa? Muhammad, hang dah lah bawa agama pelik. Kan, dia pun kata agama pelik lah. Pasal agama tu suruh sembah Tuhan satu. Mereka Tuhan banyak. Kan dalam Quran kata, adakah engkau nak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Pelik Muhammad, hang punya pahaman ni pelik-pelik. Ujab ni dia ajaib, tapi ujab ni lagi pelik, lagi sangat pelik. Tuhan banyak, hang kata satu ya. Dah ajaran pelik, pakai pun pelik. Ni apa hang pakai ke kem pelikat apa kot dalam kot luar ni? Yang ni pakaian Rasul. Tak.
Artinya tetap Nabi pakai. Artinya pakaian itu tidak ada hubung kaitnya dengan agama. Kerana dia tak berubah. Artinya sebelum dia jadi Rasul pun dia pakai jubah. Selepas dia jadi Rasul pun dia pakai jubah. Itu tidak ada kaitan dengan agama. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi ada yang dilakukan kerana dia bashar, dia manusia. Saya selalu bagi contoh Nabi tidur berdengkur. Sebelum dia jadi Rasul dia tidak berdengkur. Lepas dia jadi Rasul pun kadang-kadang dia berdengkur, mengeruh. Bukan kerana dia Rasul. Jibril kata sesungguhnya tidur seorang Rasul kena berdengkur. Tak. Dan Nabi pun tak kata hendaklah kamu semua mengamalkan sunnah aku. Ada. Tidur belah kanan, baca ayat kursi, baca 3 kul, hembuih di tangan, sapu di badan. Tu Nabi ajar. Tapi Nabi tak kata berdengkurlah. Sebab apa Nabi tak suruh berdengkur? Dia berdengkur. Dia berdengkur, tapi dia tak suruh umat dia berdengkur kerana itu bukan agama. Itu ialah basyariah, itu ialah sifat kemanusiaan. Maka kita kena faham hal ini. Apa Nabi mai tu untuk apa? Sakut sehari kita piduk kempen hak yang Nabi tak kempen, kita piduk tinggal hak yang dia punya mesej besar tu. Pasal tu ada orang duk kalut naik kuda lah apa semua. Lah naik kuda pasal apa duk kalut kuda apa? Naik unta apa semua. Kan? Tambat unta ke masjid. Tak. Dia kata Nabi naik unta dulu. Tentulah Nabi naik unta. Pasal zaman Nabi mana ada X5? Mana ada Y suku? Ada tak? Kok celah mana Nabi nak pergi naik kereta? Mavi ke Azia ke? Tak ada zaman tu. Artinya bila tak ada zaman tu, Nabi naik apa yang ada. Dia tak ada kaitan dengan agama. Tak ada. Sebab itu kehidupan Nabi manusia. Dia makan dengan 3 jari. Kerana dia makan roti. Cuba kalau dia makan laksa. Jenuh cekak 3 jari tu. Sebab tu kadang-kadang orang kita tak tahu apa yang Nabi bawa dengan apa yang memang Nabi duk buat dah. Maka sebab itu tuan-tuan tengok apa yang Nabi buat lepas 40 tahun tu, yang bezanya ialah ibadah dia, salat dia, puasa dia, tahajud dia. Yang tu sebelum dia jadi Nabi dia tak buat. Sebelum umur 40 tak ada benda-benda tu. Lepas umur 40 turun wahyu, dia bawa benda tu, dia ajar benda tu. Hak tu yang kita kena ikut. Dia panggil sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang disyariatkan untuk kita buat. Hak tu. Nak makan, bismillah. Lepas makan, alhamdulillah. Nak makan apa? Hak tu dia tak habang. Dia cuma kata kalau hampa nak makan, sebelum makan, bismillah. Hampa nak makan mi kuah ke, hampa nak makan roti canai ke apa ke, hampa makanlah. Ikut tempat hampa lah. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita pelik, mi Bandung, di Bandung pun tak ada. Roti Arab, di Arab pun tak ada. Kan? Cuma yang kita nak makan, bismillah. Kalaulah saya nak tanya tuan-tuan, mudah ya. Nabi makan kambing, Nabi makan roti, Nabi makan cuka, Nabi makan susu, minum susu. Kalaulah satu orang dia makan kambing, dia tak baca bismillah, sunnah ke tak? Dia kata aku, hang tengok, ikut Nabi. Tapi yang aku duk perhati, hang ikut setan. Awak. Dia kata aku makan kambing, tak Nabi lagi. Betul, tang kambing tu Nabi. Tang bismillah tu aku tengok hang tibai cerah bismillah, patah benda. Tuan-tuan nampak tak? Yang mana sunnah tuntutan, yang mana sunnah jibiliyah dia panggil. Yang ghair tasyri'iyah. Satu orang mungkin makan apa Nabi tak makan. Satu orang mungkin dia makan pulut udang. Nabi tak makan lah pulut udang, tu tengok nak merepek pula. Siapa hang suka pulut udang? Adalah Rasulullah ni. Kalau minum petang, dia memang suka pulut udang ni. Cari mana pulut udang? Pulut pun nak cari kat mana? Kat Arab tu. Tapi satu orang bila dia nak makan makanan whatever lah yang Nabi tak makan, bismillah. Itu sunnah. Nampak? Maka Nabi ni penting kerana kita nak tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan nak, dan macam mana kita nak dekatkan diri kepada Tuhan. Pasal kita tak tahu.
Melainkan kalau tuan-tuan ada satu kelebihan, boleh tanya Tuhan terus. Hak tu tak ikut Nabi pun tak apa. Siapa yang tak mau ikut Nabi, dia kena boleh terus jumpa Tuhan.